TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazim. Baik. Dan untuk hari ini kita akan belajar pendidikan khas sains untuk murid-murid menengah atas di mana topiknya ialah sebatian karbon. Kalau kita nak tahu apa itu sebatian karbon, kalau nampak dekat atas meja ni ada banyak sangat ni, ada kelapa sawit, ada penunu bangsa dan sebagainya. Kita akan belajar selepas ini, tapi sebelum tu ayo kita kenali guru kita terlebih dahulu. Baik, itu dia cikgu kita, Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor. Selamat datang, Cikgu. Selamat berjumpa dengan Mira. Wah, okey. Nampak kalau boleh nampak Cikgu menggunakan isyarat, bahasa isyarat ya? Ya. Baik, kerana Cikgu Kulina merupakan seorang guru pendidikan khas, program pendidikan khas integrasi. Betul, Cikgu ya? Ya. Dan sepanjang program ini kita juga akan menggunakan bahasa isyarat. Ya, betul. Okey, baik. Dan saya pun tak sabar dan teruja untuk belajar bersama-sama dengan cikgu. Tapi sebelum kita mulakan kelas, macam biasa cikgu, kita kena patuh kepada SOP. Jadi saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Baik. Kemudian akan saya sanitasi pula. Apabila kita sudah sanitasi tangan, kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Baik. Cikgu Kulina, bila kita bercerita tentang sains ni, iaitu sebatian karbon kan cikgu? Dan saya nampak dekat depan ni ada banyak sangat peralatan yang cikgu bawakan di studio. Mungkin cikgu boleh cerita terlebih dahulu sedikit tentang pengenalan kepada subjek ataupun topik kita ni. Sebatian karbon tu sebenarnya apa, Cikgu Kulina? Silakan. So, jadi hari ini tajuk cikgu adalah sebatian karbon. Dan sebenarnya banyak benda dalam kehidupan sekeliling kita ada terdiri daripada sebatian karbon. Hari ini cikgu ada bawa beberapa contoh. Nampak tak ada benda-benda di depan sini? So ada nampak kacang, ada nampak cangkerang, ada nampak mentega, banyak kan? So sebenarnya sebatian karbon dia terbahagi kepada dua jenis. Dia ada sebatian karbon organik dan bukan organik. Dia ada dua jenis. So di sini kita dapat lihat yang organik dia adalah daripada benda hidup. Kalau tak organik, dia daripada benda-benda tak hidup. Baik, itu dia. So, boleh nampak tak? Nampak apa yang organik dan tak organik. Dan macam mana cikgu organik tu, kalau cikgu boleh tunjukkan sikit pada saya? G A N I K. Organik. Okey, itu dia. So, mana satu? Boleh beza tak? Okey, saya cuba bezakan cikgu ya. Yang organik mana? Yang organik mana? Organik. Yang sini, bahagian sini. Okey, di bahagian situ saya akan kata kacang, cikgu. Ya, betul. Kalau bukan organik, mana pula? Bukan organik. Kalau bukan organik, kita ada mentega. Betul ke? Alamak, macam salah. Dia kalau bukan organik, dia tak hidup. Dia tak hidup. Kalau tak hidup, saya pilih arang di depan cikgu. Bukan juga? Bukan juga, cikgu? Kurang tepat? Lagi. Okey. Percubaan terakhir saya, cikgu ya. Batu jawapan cikgu. Ya, betul. Pandai Mira main-main dengan cikgu. Okey, cikgu. Sebenarnya, tadi mengapa yang arang tu? Arang itu cikgu kata dia organik sebab sumber dia daripada tumbuhan. Okey. Kalau kita nak bezakan
sebatian karbon organik dan bukan organik. Kalau organik, kita bakar, dia akan jadi hitam. Dan hangus. Baik. Kalau bukan organik, dia tak akan jadi hitam dan hangus. Okey, itu beza dia. Kalau organik kita bakar, dia akan jadi hangus. Hangus akan dan hitam. Kalau bukan organik, dia tak akan jadi hitam. sebab tu kita kata batu tu bukan organik kan cikgu? Bukan. Baik. Itu sedikit kan tentang organik dan juga bukan organik. Okey. So, hari ini objektif kita adalah, tengok di sini. Mengenal pasti sebatian karbon dalam alam. Sebatian karbon. Tadi cikgu sudah tunjukkan. Ini adalah contoh sebatian karbon dalam alam. Lepas tu, kita akan membanding bezakan lemak tepu dan lemak tak tepu. Lepas tu, kita akan memerihalkan struktur buah kelapa sawit. Yang terakhir, cikgu akan tunjukkan urutan proses mengekstrakkan minyak sawit. Baik, dan ini ialah 4 objektif yang akan kita belajar pada hari ini, cikgu. Ya. Okey, saya tak sabar saya nak buat yang tentang kelapa sawit ni, cikgu. Saya tak sabar untuk menerangkan proses pengekstrakan minyak sawit tu bagaimana nanti. Kan? Itu sabar dulu. Itu sabar dulu. Okey, sekarang cikgu dah terangkan tentang topik kita iaitu sebatian karbon. Cikgu pun dah terangkan juga tentang objektif pembelajaran kita kan. Dan untuk bahan-bahan yang ada atas meja semua ni cikgu, adakah kita akan gunakan dia juga untuk sesi pembelajaran kita hari ini? Nanti kita akan gunakan bahan-bahan ini dan tunjuk cara bagaimana kita dapatkan minyak daripada buah kelapa sawit. Baik. Okey cikgu, macam mana kalau saya nak buat bahasa isyarat, nak kata kita berhenti berehat seketika, nak buat untuk kembali selepas ini. Macam mana cikgu? Kita berhenti seketika. Okey. Dan akan kembali selepas ini. Okey, kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya guru cikgu. Idul Muallim. Elsa G. Kuala. Terima kasih cikgu. Baik, kembali kita di Mahir IR. Ya, kembali kita di Mahir, masih lagi bersama dengan Mira. Cikgu Kulina merupakan seorang guru pendidikan khas program pendidikan khas integrasi SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya Selangor. Cikgu, tadi pada awalnya cikgu dah ceritakan tentang apa itu sebenarnya sebatian karbon kan cikgu? Ya. Dan sekarang ni mungkin cikgu nak menerangkan pula apa peralatan ataupun kegunaan bahan-bahan depan kita ni. Okey. So hari ini cikgu dah beritahu ada 2 jenis sebatian karbon. So ada sebatian karbon organik. Baik. Dan bukan organik. Lepas tu hari ini kita akan fokus kepada sebatian karbon organik sahaja. Sebagai contoh, kita akan cikgu akan bagi satu contoh sebatian
karbon organik iaitu lemak. Okey, lemak. Ya. Okey, lemak merupakan antara sebatian lemak. karbon organik. Yes. Okey. Dan lemak dia menyumbang asid lemak yang penting dalam badan kita. Dan daripada struktur dia, unsur-unsur ikatan kimia, kita dapat lihat bahawa lemak dia terdiri daripada oksigen, lepas tu dia ada karbon dan dia ada hidrogen. Betul. Untuk membentuk lemak. Itu pembentukan lemak. Tapi kan cikgu, lemak ada dua jenis kan cikgu? Lemak tepu dan juga lemak tidak tepu. Ya, tahu pun Mira. Okey. Okey, sekarang cikgu tunjuk. Okey, cikgu akan tunjuk lemak tepu dulu cikgu. Okey. Okey. So di sebatian karbon organik, kita akan contoh yang kita akan bincang hari ini ialah lemak. Dan lemak tadi Mira sudah beritahu dia ada dua jenis. Betul. Dia ada tepu dan tak tepu. Bagaimana kita nak tahu lemak ini asalnya dari mana? Dua-dua ni adalah berasal daripada benda hidup. Okey. Tadi kan kita sudah cakap karbon organik benda hidup. Jadi kalau benda hidup ada beza juga. Bezanya satu daripada tumbuhan dan satu lagi daripada haiwan. Ya, satu daripada tumbuhan, satu daripada haiwan. Ya. Okey, itu kedua-dua lemak tepu dan lemak tak tepu daripada benda hidup. Dua-duanya. Ya, Okey. sebab dia adalah karbon, yang ni karbon organik. Okey. Itu tentang lemak tepu cikgu. Okey. Sekarang kita tengok dulu sifat lemak tepu dulu. Okey. Okey, ini antara sifat lemak tepu. Boleh cikgu? Okey. Okey. Untuk lemak tepu, dia tiada ikatan ganda dua. Sebab tepu, dia suat tepu. Jadi lepas tu dia bersifat pepejal dalam Suhu bilik. Dia pepejal dan dia bukan cecair. Dia keras, dia dalam bentuk keras. Okey, dan bilangan atom karbon yang terikat dengan hidrogen dia sudah maksimum. Boleh tengok di sini. Atom dalam ikatan sudah maksimum. Maksudnya tak boleh tambah lagi hidrogen dalam tu. Tak boleh ada lagi bilangan hidrogen sebab dia dah maksimum. Ya, kita tengok di sini. Okey. Ini dia punya ikatan. Kalau you tengok, mengapa kata tepu? Tepu sebab dia sudah penuh maksimum. Betul. Maksimum. Tengok ikatan. Ya. Dia tak boleh ada penambahan lain lagi kan cikgu? Dia tak ada tempat kosong, dia tak ada. Okey. Okey. Ini struktur untuk asid lemak tepu. Asid lemak tepu. Okey. Seterusnya Ya, kita ada contoh lemak yang tak tepu pula. Macam mana kalau lemak yang tak tepu ni? Tadi dia dah maksimum dah jumlah atom hidrogen dia kan cikgu? Ya, kalau tak tepu, bagaimana kita tengok? Ni ada ikatan ganda dua. Ya. Dia ada ganda dua dan dia bersifat cecair. Dia cecair dalam suhu bilik. Dan atom yang terikat dengan hidrogen itu dia Maksimum. tidak, dia belum lagi maksimum. Dia tidak ikat dengan hidrogen yang maksimum. Tadi hidrogen dia sudah maksimum. Betul. Yang ni dia belum lagi. Kita tengok struktur dia. Okey. Lain sikit cikgu struktur dia. Kalau struktur dia kita tengok, struktur asid lemak tak tepu. Ya. Nampak tak? Ada tempat yang kosong. Nampak cikgu dekat bawah huruf C tu. Ada kosong Nampak di tak situ. sini? Ya. So dia belum lagi maksimum. Ya. Dan dia ada ikatan
Ikatan tu maksud dia apa, cikgu? Ikatan ganda dua. Oh, itulah ikatan ganda dua tu. Okey. Dan So, dia Jadi dia masih boleh dikatakan dia belum capai ikatan hidrogen yang maksimum. Baik, faham. Okey, dan kalau untuk yang lemak tak tepu ni, cikgu, dia bersifat cecair pada suhu bilik kan? Ya. Dia tak boleh jadi pepejal. Bagus soalan Mira. Sebenarnya kita tahu lemak tepu dan tak tepu dia daripada benda hidup. Betul. Dan ada satu contoh, cikgu nak beritahu dia ada dua-dua sifat, dua-dua lemak dalam satu. Wow, okey. Contohnya apa tu, cikgu? Contohnya yang depan apa? Dekat depannya ada dia dua. Maksudnya dia boleh jadi pepejal pada suhu bilik, dia pun boleh jadi cecair juga, cikgu kan? Macam tu. Apa kalau macam tu saya okey, saya rasa saya boleh teka. Depan Mira je. Depan saya. Oh, ini ke, cikgu? Ya. Buah kelapa sawit. Oh. Buah kelapa sawit. Baik, kalau kamera boleh tengok Kita kalau tengok daripada carta ni, carta ni ada dalam buku teks. Ada dalam buku teks. Kita boleh tengok perbandingan lemak tepu dan lemak tak tepu dalam buah ni, dia adalah seimbang. Wow. Boleh tengok. Adalah seimbang. Betul, cikgu. Maksudnya minyak kelapa sawit ni, buah kelapa sawit ni boleh jadi pepejal, boleh jadi cecair. Jadi saya macam nak buat eksperimen lah dengan cikgu sebab saya nak tahu lagi dengan lebih mendalam macam mana dia boleh jadi cecair pula, cikgu. Kalau Mira tengok, ini adalah minyak buah ni. Tengok dia sudah dalam keadaan beku, keadaan pepejal. Baik. Tadi cikgu sudah beritahu kan, kalau tak tepu, dia akan cecair. Tapi yang ni dia pepejal. Ya. Sebab dia ada, kalau buah ni dia ada nisbah lemak tepu dan tak tepu yang seimbang. Wah, dia ada nisbah yang sama. Ya. Okey, bagaimana pula dengan minyak yang lain, cikgu? Sebab saya nampak dekat jadual tu ada beberapa lagi kategori minyak. Ada minyak kelapa, minyak jagung. Jadi yang tu dia tak ada nisbah yang samalah, cikgu. Yes, boleh nampak nisbah dia lain-lain. Nisbah dia ada berlainan. Dia bukan nisbah satu macam minyak sawit. Kalau nisbah yang sama tu jumlahnya ialah satu. Sama. Baik. Itu tentang minyak ataupun nisbahnya ialah sama sebab tu dia boleh jadi pepejal dan cecair ke, cikgu? Yes. Saya nak tanya juga pada cikgu kan, bagaimana pula dengan kualiti minyak tu? Kualiti minyak. Yang tu kalau dari segi buah kelapa sawit, dia ada dua jenis minyak. Okey, sebelum tu kita tengok dulu struktur buah. Okey. Kita nak tengok dulu struktur buah kelapa sawit. Okey. Baik. Boleh, cikgu? Oh, itu saya nampak dah buah tu dah dipotong tu, cikgu. Dekat depan ni ada ni. Mungkin saya boleh ambil satu, saya tunjuk untuk mereka di rumah. Macam ni bentuk buah kelapa sawit yang dipotong pada mereka yang tak tahu, yang tak pernah tengok, tak pernah nampak macam mana rupanya kan, cikgu. Begini. So, biasanya asid lemak dia sangat penting untuk badan kita. Baik. Dan dalam dia berwarna putih kan, cikgu? Kalau yang berwarna putih ni, namanya? Kita boleh nampak yang bahagian ini dia adalah tempurung. Okey, bahagian putih isi rong. Isi rong. Dan bahagian yang orange, baik, sabut. Sabut. Jadi macam ni, dalam yang putih ni isi rong. Isi rong. Yang tadi Mira tanya minyak kan? Minyak dia ada dua bahagian, ada minyak. So bahagian sabut dan bahagian isi rong yang ada minyak. Oh, di sabut ni lah rupanya, cikgu, ada minyak. Tapi kualiti dia ada beza.
Okey. Bagaimana dengan kualiti dia, cikgu? Mana yang lebih bagus, yang lebih terbaik kualitinya? Kalau biasa kalau kilang masa memproses minyak daripada sabut, kita akan dapat minyak yang paling banyak. Bahagian itu kita akan dapat minyak paling banyak bila kita ekstrakkan buah itu. Okey. Dan untuk bahagian yang putih, yang ni, iaitu putih, putih itu bahagian minyak yang paling berkualiti. Oh, dalam ni yang paling berkualiti. Yes. Okey, ini tentang minyak kelapa sawit ataupun bahagian buah kelapa sawit kan cikgu, kalau kita dah belah dua. Kalau yang ini pula apa cikgu? Ini yang belum potong. Oh, ini yang belum potong. Ini belum potong. Okey. Ini buah kita daripada yang ni. Okey. Yang bentuk ni cikgu buat kecil. Kalau sebenarnya dia besar. Dia besar. Buah tu dibesar satu tandan. Kita panggil satu tandan buah itu. Lepas tu kita sampai kilang baru kita raikan jadi macam ni. Betul. So untuk ini kita masih belum potong dia atau kita belum asingkan lagi tempurung dengan dia punya isi rong. Okey, baik. Ini cikgu dah ceritakan sikit tentang rupa bentuk ataupun bahagian-bahagian dalam buah kelapa sawit ini. Cikgu, saya difahamkan yang cikgu ada sediakan satu video di mana murid-murid berceritakan tentang buah kelapa sawit ini. Ya, tentang biji kelapa sawit ni, cikgu, betul? Saya pernah tanya pengetahuan murid-murid tentang buah ini. Baik, kalau macam tu jom cikgu kita saksikan video tersebut. Okey. Di belakang cikgu ada videonya. Wow. Do you know what it is? As of right now, I don't really know what it is, but it looks like a seed, from what I can tell. It's very interesting. I don't think it's edible, but it's very interesting. I don't really know much about it. To me, this looks like a new species of fruit found. I don't know what this is. Look like fruit. Fruit. Yeah. What fruit is it? I'm not so sure. Baik, itu dia macam-macam pandangan pelajar kan. Murid-murid ada yang kata this is new species. Tak pernah nampak. Tak pernah jumpa. Mereka memang betul-betul mereka teruja bila mereka nampak je apa itu. Ya. Terus mereka kata apa itu. Tapi ada setengah dia tahu, ada setengah dia tak tahu. Betul. Banyak yang cakap fruit. Betul. Tapi tak apa cikgu, pada mereka yang tak tahu tak apa, jangan risau sebab lepas ni cikgu dan juga saya kita akan sama-sama menjalankan satu eksperimen untuk kita buat sendiri minyak daripada buah kelapa sawit ni kan cikgu? Betul. Baik, kalau anda di rumah semua nak tahu, jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini hanya di Mahir. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Tadi cikgu dah cakap dah lepas kita berhenti berehat ni, cikgu nak tunjuk kepada saya dan juga murid-murid dekat rumah bagaimana cara kita nak buat sendiri minyak sawit menggunakan buah kelapa sawit ni kan cikgu. Jadi kat depan ni ada banyak sangat bahan-bahan dan peralatan, mungkin cikgu boleh terangkan dulu satu persatu. Silakan. Ya. Lihat di sini rasanya nanti murid-murid boleh tanya cikgu di sekolah bagaimana cara dan langkah-langkah untuk dapatkan minyak kelapa sawit. So,
yang pertama kita kena sediakan bahan. Apa bahan yang perlu adalah buah. Buah kelapa sawit. Lepas tu kita perlu juga sediakan radas. Radas-radas seperti sini. Seperti kaki retot. Okey. Lepas tu api, penunuh bansen. Lepas tu yang ni silinder penyukat. Baik. Lepas tu corong turas. Lepas tu penumbuk. Okey, penumbuk kena ada. Penumbuk ni. Okey. Dan kain. Baik. Kain. Okey. Kain. Ini bahan dan juga peralatan yang kita perlukan, cikgu kan? Untuk buat eksperimen ni. Yang paling penting kita kena ada penyepit. Penyepit. Sebab nanti buah ni bila kita didihkan dia, dia akan jadi panas. Okey. Boleh nampak di sini ada dua beaker. Nampak tak? Satu air dia jernih, nampak? Satu dia air dia Keruh. sudah jadi kuning, brown color. Kenapa, cikgu? Yang ni telah dididih selama 30 minit. Oh, maksudnya ini kalau saya didihkan ni, dia akan bertukar jadi warna itulah, cikgu. Okey. So, kalau nak tahu lebih lagi, boleh tengok video yang murid-murid cikgu telah sediakan. Okey, ayo kita saksikan Yang video pada tu. step pertama. Okey, mari kita saksikan video tersebut. Okey, dekat belakang kita ada cikgu. Ya. Ya kan? Dan mereka lengkap berpakaian makmal kan? Ya, bila mereka buat eksperimen, jus buah dia akan pecik ke baju. Okey. Baik. So tengok ini dah lama kita boil, dia akan jadi warna macam ni. Betul. Okey, tengok dia keluarkan. Okey, baik. Itu anak murid cikgu. Dah boil dah buah kelapa sawit ni kan, cikgu. Lepas dah boil untuk berapa minit tu, cikgu? 30 minit. Mereka buat 30 minit. Lepas dah boil 30 minit, dah mendidih, dah tukar warna tu, kena angkatlah dia. Ya, mengapa sebelum kita nak mula, cikgu nak tanya, tahu tak mengapa kita perlu didihkan buah ni? Kenapa, cikgu? Saya cuba teka, boleh tak, cikgu? Kalau salah, cikgu betulkan saya, ya. Supaya buah ini menjadi lembut. Ya, betul. Dia jadi lembut. Baik. Nah, dia pertama, kita buah ni akan jadi lembut dan senang kita untuk mengekstrakkan minyak. Dan yang paling penting, proses ini kita panggil proses pensterilan. Pensterilan maksud dia akan bunuh mikroorganisma seperti bakteria, fungi yang akan merosakkan buah kelapa sawit. Wah, okey. Dia akan membunuh mikroorganisma. Mikroorganisma sebab kita nak guna mikroskop untuk tengok kan, dia kecil saja. Ya, okey. Sebab itulah kita kena masak dia dulu. Untuk mendidihkan dengan suhu yang tinggi. Okey. Kalau dekat kilang, daripada buah, pada mula kita dapat buah yang ni. Okey. Mereka ada satu proses, iaitu proses penanggalan. Jadi macam ni. Jadi sebiji-sebiji. Okey. So boleh sebelum untuk pada mula mereka akan panaskan dulu. Lepas tu mereka akan deraikan jadi biji-biji macam ni. So kita boleh nampak pensterilan dahulu untuk bunuh bakteria. Lepas tu dia ada penanggalan. Baik. Penanggalan. Untuk keluarkan Leraikan dia daripada tangkai ni. Baik. Okey, itu penanggalan pula. Okey, lepas tu, cikgu, saya nampak ada lagi step tu. Kita ada pencernaan. Pencernaan tu apa pula, cikgu? Bagaimana kan? Kita boleh tengok video. Okey, mari kita saksikan video pencernaan.
Baik, itu dia video pencernaan di mana saya nampak buah kelapa sawit tu masukkan dekat dalam penumbuk ni. Kita tumbuk dia. Kan cikgu macam tu ke? Ya. Ah. Pencernaan adalah proses kita mengasingkan sabut daripada tempurung. Oh, Kita untuk kena asingkan dia. Okey. Asingkan dia macam ni. Okey, saya dimaklumkan yang cikgu pun nak buat satu demo, nak tunjuk kepada saya dan juga murid-murid di rumah. Betul cikgu? Ya. Okey, jom. Bolehkah kita lakukan sekarang? Saya tak sabar dah ni asingkan. Nanti sabar. Alah, sabar. Kita belum lagi tunjuk bagaimana nak ekstrak minyak. Okey, kita kena ekstrak minyak dulu. Boleh tengok video murid-murid buat. Ayo kita saksikan. Oh, maksudnya okey, maksudnya bila kita dah bakar buah ni, dah mendidih. Okey, lepas tu kita masukkan dalam bekas ni cikgu kan? Kita tumbukkan dia. Tumbuk dulu. Kemudian masukkan dalam penapis ni dan kita perah dia. Yes. Wow, okey, menarik. Okey, itu dia yang video tu. Itu adalah menunjukkan proses yang terakhir iaitu yang ni. Pengekstrakan dan penurasan. Itu adalah di sini, langkah yang terakhir. Itulah proses kita buat di kilang. Buat di kilang. Baik. Okey. Kita dah ada proses ataupun langkah tu iaitu pengekstrakan dan penurasan. Okey. Sekarang sampai masa yang Mira nanti-nantikan. Ya, betul cikgu. Okey, kita boleh cuba. Okey, ambil buah. Buah. Tapi ingat untuk pakai sarung tangan kan cikgu? Ya. Bila kita lakukan aktiviti ini. Okey. Buah ini ialah buah yang sudah cikgu rebuskan pada awal tadi. Kalau nampak warnanya pun dah bertukar jadi warna keruh, warna brown-brown. Okey, ni cikgu dah rebus tadi 30 minit cikgu Sudah. Sudah. Sekarang ni air dia masih panas lagi. Ya, betul. Kita boleh Tumbuk, ya? Tumbuk dengan perlahan. Okey, tumbuk dengan perlahan. Okey. Oh, sebab itulah dia kena pakai baju makmal. Jadi kalau Nanti dia biasanya merecek. kita tutup dengan tangan kita. Oh, okey. Macam ni, baik. Cikgu, kalau anda kata kalau tak tumbuk buah ni kan, tapi kalau blender kan boleh ke cikgu? Tak boleh. Sebab nampak tadi cikgu sudah beritahu kan dia ada proses pencernaan dia untuk pisahkan. Dia kena proses untuk pisahkan sabut daripada tempurung. Okey. Baik. Untuk kita pisahkan saja. Okey. Saya punya dah Okey, cikgu. dah ke? Dah, Kita saya punya cuba. sudah. Kita cuba pisahkan dia. Okey. Ini saya punya. Betul ke macam ni cikgu cara saya buat? Betul. Betul Okey, kita buang dia. Nampak tak dia punya minyak? Betul? Okey. Dah, cikgu pun sudah laju cikgu buat. Okey, saya pun sudah cikgu. Macam ni kan cikgu? Boleh letak dekat situ. Okay. Baik, dan inilah minyak ya dekat glove ni. Saya buat lagi satu. Okey. Cikgu, kalau kita sebut pasal minyak ni kan cikgu, apa kegunaan minyak kelapa sawit ni cikgu? Minyak kelapa sawit ni dia banyak guna dalam makanan dan benda-benda kita guna yang seharian. Yang macam Mira guna hari ini, cikgu rasa pun ada. Yang saya guna hari ini. Apa yang saya guna hari ini yang ada minyak kelapa sawit ni cikgu? Saya teka boleh? Ya. Saya rasa yang di muka saya ni kosmetik. Betul cikgu? Okey, bahan-bahan ataupun alat kosmetik pun ada minyak kelapa sawit. Selain tadi kata selain bahan yang kita tak boleh makan kan. Lepas tu yang boleh makan macam coklat, minyak masak. Itu semua boleh buat daripada buah kelapa sawit. Okey, sekarang dah ke Mira? Okey, saya sudah cikgu macam ni. Okey, mari kita masukkan dalam sarung dia. Okey, masukkan dalam sarung. Dan kita cuba perah tengok minyak.
Okey. Kalau macam ni je cikgu, tak perlu belah dia ke? Ini sebab kita asingkan, kita nak ambil minyak sawit. Okey. Minyak sawit. Kita belum lagi ambil minyak isi rong. Okey. Okey. Ada beza tu, minyak sawit dan juga minyak isi rong. Baik, saya masukkan. Cuba. Saya ambil ni cikgu? Saya Ambil yang tu, yang sabut tu. sabut. Oh, ambil yang sabut. Okey. Tersalah. Ambil yang sabut. Okey. Saya ambil yang sabut, masukkan dalam ni. Kemudian cikgu? Buat pejuk macam ni. Okey. Sudah. Lepas tu kita Perah. perah dia. Nampak tak? Ya, betul. Baik. Kalau kamera boleh tengok saya punya sikit je. Cikgu punya banyak. Macam mana ni? Saya nak tambah air sikit lah cikgu. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Dia ada, ini adalah minyak. Minyak. You kena perah dia lagi. So di sini kita extractkan minyak dan kita gunakan ini untuk turaskan dia punya sabut. Sabut, untuk turaskan sabut dia. Ini sebab saya gunakan sikit saja, saya hanya gunakan 2 biji buah sahaja. Ya. Kalau nak masakkan minyak yang banyak, kena guna banyak lah cikgu. Ya. Boleh tengok di sini, dia ada daripada banyak buah kelapa sawit. Nampak tak? Tak apa, kat tangan saya yang banyaknya cikgu. So di sini Okey. kalau kita nak dapatkan minyak yang banyak macam ni, kita kena ambil banyak lagi buah lah. Baik. Dan maksudnya kalau macam tu, teknik tumbuk ni memang penting lah kan cikgu? Dia masak tu yang penting. Masa masak. Supaya lembut. Masa merebus tu kan buah tu supaya dia jadi lembut dan mudah untuk kita cabut sabut tu kan cikgu? Ya. Okey. Kalau buah tu kita didih dia tak lama, dia susah sikit kita nak perah dia. Baik. Kalau mau dapat minyak, nampak di sini tak? Okey. Tadi dia dalam cecair. Dalam cecair. Sekejap saja dia sudah melekat. Dia sudah beku. Dia sudah jadi bentuk pepejal. Kenapa dia berubah cepat sangat tu cikgu? Sebab dia juga cepat jadi cecair. Kalau tengok sini, ni adalah lemak minyak sawit. Kalau kita rendam dalam air panas dengan sekejap lah, tak lama, dia akan berubah jadi cecair. Sebab itulah tadi yang memula awal-awal tadi yang cikgu terangkan tu, yang minyak kelapa sawit ni dia boleh jadi lemak tepu dan lemak tak tepu sebab dia boleh berubah. Sebab dia ada lemak tepu dan tak tepu yang seimbang. Seimbang. Ni sebahnya sama kan cikgu? Ni sama. Baik, okey, saya buka glove dulu cikgu Ya. Okey, sekarang kita dah buat dah eksperimen ni, dah nampak dah bagaimana caranya kan cikgu. Kita nak ambil minyak tu, sekejap je dah beku dah cikgu. Dan kalau nak bagi mudah lagi untuk kita cabut sabut tu, boleh bakar ataupun boleh rebus dia lebih lama. Kita kena didihkan buah ni dalam air panas. Kita kena didihkan dia lama dan pastikan dia betul-betul lembut. Baik. Okey, dan ini yang kita dapatlah sedikit minyak kelapa sawit ni kan. Cikgu, bila cakap pasal minyak ni kan cikgu, bagaimana keadaan lemak dalam minyak kelapa sawit ni? Macam tinggi sangat ke ataupun sebenarnya boleh je untuk kita makan dia, guna dia? Sebenarnya lemak tepu dia sumber dia adalah daripada haiwan. Kalau tak tepu, dia daripada tumbuhan. So kalau kita ambil banyak lemak tepu, dia akan menyebabkan aras kolesterol dalam darah kita meningkat. Betul. So jadi dia akan menyebabkan penyakit seperti sakit jantung, stroke. Betul. Yang mungkin akan membawa kepada maut. Wow, itu dia yang mungkin boleh membawa kepada maut kalau terlebih kolesterol dalam badan kita ini kan cikgu? Okey. Jadi apa kita perlu buat? Kita perlu ambil lemak tak tepu yang boleh turunkan aras
kolesterol kita. Okey, kalau nak tahu bagaimana caranya untuk ambil lemak tak tepu tu untuk turunkan kadar kolesterol kita, kita kembali selepas ini sebab cikgu akan tunjukkan caranya dan cikgu akan kongsikan kepada saya dan juga anda di rumah. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini hanya di Mahir. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kita sudah berada di segmen yang terakhir. Kepada anda yang baru saja menonton, boleh saja tengok siaran ulangan dan juga boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Baik, cikgu, kita dah buat eksperimen dah tadi. Cikgu dah tunjuk dah bagaimana cara untuk kita ekstrakkan minyak kelapa sawit daripada buah kelapa sawit itu sendiri, kan cikgu? Sekarang ni cikgu nak tunjuk pula di segmen yang terakhir sedikit kesimpulan ataupun revision tentang apa yang kita belajar selama 1 jam tadi. Silakan cikgu. Okey. Hari ini kita sudah belajar kan lemak. Contoh sebatian karbon organik. Organik yang kita tunjuk adalah lemak. Dan lemak ada 2 jenis. Dan dia lemak tepu dan lemak tak tepu. Dan tadi cikgu sudah beritahu kan sumber dia, bagaimana keadaan dia di suhu bilik. Sekarang kita tengok persamaan dan perbezaan dia di sini. Baik. Okey, yang pertama persamaan. Kita tengok persamaan. Dua-dua adalah sebatian organik. Dan dia adalah sumber penting asid lemak dalam badan. Dan dua-dua lemak ni dia tak larut dalam air. Okey. Untuk bahagian perbezaan pula, kita tengok ada 2 ruangan di sini. Cikgu nak minta tolong Mira tampalkan, boleh tak? Boleh cikgu, boleh. Macam ni cikgu? Boleh. Boleh cikgu. Okey. Boleh tak kita sama-sama tampalkan? Boleh. Okey. Saya ambil bahagian tumbuhan untuk bahagian lemak tak tepu. Okey. Kalau cikgu ambil bahagian tumbuhan, saya akan ambil bahagian haiwan cikgu. Ya. Okey. Okey, ini tumbuhan, sumber dia untuk lemak tak tepu. Baik. Saya tampal cikgu. Ya. Untuk sumber lemak tepu pula daripada haiwan. Okey. Dan bagaimana dengan takat lebur dia? Takat lebur dia ialah Di tumbuhan dia rendah. Kalau tumbuhan rendah, untuk haiwan pula takat leburnya ialah tinggi cikgu. Ya. Dan keadaan pada suhu bilik. Kita tengok kalau lemak tak tepu, tumbuhan dia adalah bentuk cecair. Okey. Kalau cecair, saya punya ingat ini ialah perbezaan, jadi tak boleh sama. Jadi kalau keadaan pada suhu bilik untuk tumbuhan cecair, saya punya pastilah pepejal. Ya. Okey. Lepas tu kita tengok bilangan atom hidrogen dalam molekul. Okey. Bilangan atomnya, saya cuba. Okey, bilangan atom ya. Kalau atom 2. Okey, jap. Minimum. Dia belum maksimum. Minimum. Kalau saya guna minimum boleh? Dia belum maksimum. Okey. Dia masih ada kosong lagi. Okey. Bagaimana dengan haiwan? Kalau haiwan dia maksimum pula. Kan betul cikgu? Ya. Maksimum. Kita ingat lagi tadi dia punya ikatan. Betul. Yang terakhir kita tengok penambahan atom hidrogen ke dalam molekul. Boleh tak kita tambah untuk tumbuhan?
Untuk tumbuhan. Okey, yang ni saya yakin jawapan saya pasti betul, Cikgu. Ya. Okey, jawapannya ialah boleh. Ya, dia boleh. Okey, Sebab dia belum maksimum. Ya. Jadi dia boleh tambah lagi. Okey, kalau untuk tumbuhan boleh, untuk haiwan tidak boleh. Ya. Kerana tak boleh, kerana apa, Cikgu? Dia punya ikatan dah tepu. Dah tepu. Baik. Ikatan dia sudah tepu dan dia tiada ikatan ganda dua. Baik, dia tiada ikatan ganda dua. Ganda dua. Okey, sebab Yang tumbuhan itulah. dia ada ikatan ganda dua. Dan inilah secara keseluruhan apa yang kita belajar pada hari ini kan, Cikgu, selama 1 jam ni. Hari ini kita sudah belajar yang pertama, kita sudah mengenal sebatian karbon. Karbon ada 2 jenis kan? Ya. Organik dan bukan organik. Okey. Yang kedua, kita belajar, kita membanding bezakan lemak tepu dan lemak tak tepu. Lepas tu kita buat apa? Kita memerihalkan struktur buah kelapa sawit. Okey. Yang terakhir, kita buat urutan proses mengekstrak dan menuras minyak sawit. Okey. Kita sudah belajar 4 objektif hari ini. Ya. Nampaknya Mira sudah mencapai 4 objektif itu. Hari ini dah Tahniah. capai. Ya, terima kasih, Cikgu. Dan sikit lagi, iaitu minyak. Ingatlah, minyak sawit itu dia merupakan lemak tepu dan juga lemak tak tepu. Kan, Cikgu? Terima kasih, Cikgu, atas perkongsian ilmu hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Okey, dan juga terima kasih kepada anda di rumah kerana setia menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi esok di waktu yang sama, di hari yang berlainan. Di waktu yang sama, kalau nak tahu esok nak belajar apa, cikgu siapa. Jadi jangan lupa temu janji kita esok pula. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KP